Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, adalah salah mengatakan seperti ramai orang-orang berkata bahawa Allah berada mana-mana. Kita biasalah dengar, ya, Allah kat mana? Allah ada kat mana-mana. Bila kita kata Allah ada di mana-mana, mana Allah ada di bumi, Allah ada di langit, Allah ada di timur, Allah ada di barat, Allah di atas, Allah di bawah, Allah dalam rumah, Allah luar rumah, Allah dalam jamban. Semua ada. Dan ini salah, tuan-tuan. Maaf banyak-banyak. Bukan Allah berada di mana-mana, tidak. Kerana Allah tu ada tanpa bertempat. Demikian jugalah salah kebanyakan daripada orang yang mengatakan Allah itu di langit. Habis ustaz, kalau sekira Allah tak di langit, habis buat apa kita tanda tangan minta pada Allah? Tu tanda tangan nak menunjukkan rasa kefakiran, kehambaan. Bukan mana Allah ke atas, kita kat bawah. Tidak. Dan demikianlah juga salah mereka yang mengatakan Allah di arash. Allah duduk atas arash. Lepas pada bumi, langit. Lepas langit pula arash. Allah duduk atas arash. Salah. Sebab kalau ada kata Allah duduk atas arash, sebelum Allah jadikan arash, duduk kat mana pula? Kalau Allah dah duduk, makna dia perlu pada tempat. Kalau perlu pada tempat, lemah dia. Kita lama-lama diri pun letih juga nak kena duduk. Kasar kita lemah. Kalau Allah pun nak tempat duduk juga, menunjukkan Allah tu lemah. Dan maha suci Allah daripada sifat kelemahan. Jadi Allah bukan di langit, bukan di arash. Dan salah juga mereka yang mengatakan Allah di tempat tiada. Allah di tempat yang tak ada. Macam mana pula? Jadi dia kata Allah above the sky, Allah luar daripada langit, luar daripada arash, luar daripada segala-galanya. Di tempat yang kosong itulah Allah. Tempatnya tak ada, tempatnya empty. Itu pun maknanya tempat. Walaupun empty, kosong, tak ada, itu pun tempat. Bila kita katakan Allah bertempat, maka bermakna kita telah menyamakan Allah dengan sifat makhluk. Jadi, sekali lagi, bersihkan kita punya fikiran, merasa pelik, merasa tanda tanya, kerana fikiran yang merasa pelik, tanda tanya, sebenarnya selama ini ialah kerana kita telah memahamkan Allah itu seperti kita. Allah tu ada jasad, ada jisim, tapi taklah macam kita, cuma lebih hebat, jadi dia ada tempat. Itulah sebabnya kita rasa pelik. Kenapa tak ada tempat? Yang perlu tempat, yang berjisim. Allah bukan berjisim. Habis Allah itu apa? Hakikat Allah itu apalah? Suatu nikmat yang akan didapatkan oleh ahli syurga. Sebab tu nikmat syurga ni, tuan-tuan, dalam semua nikmat syurga, makan, minum, rumah, bidadari, semua, yang paling nombor one, top sekali ialah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia suatu perkara yang tak tergambar di fikiran. Kalau perkara yang dah biasa kita nampak, sama je. Dia cantik, biasa je. Tapi kalau suatu perkara yang tak pernah terbayang, tak pernah terfikir, tak pernah terlintas, tiba-tiba muncullah kita berhadapan dengan Allah. Itulah dia satu nikmat yang amat sangat dalam syurga, iaitu melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada orang menggambarkan gambaran yang salah seperti yang telah saya gambarkan tadi, seolah-olah dia menggambarkan Allah SWT tu duduk ke atas daripada kursi, daripada arash. Kemudian arash dan kursi itu duduk di atas daripada 7 langit, dan 7 langit itu duduk di atas daripada universe, cakrawala. Ini satu fahaman yang salah. Gambaran yang saya tunjukkan sekarang ini adalah gambaran yang salah. Sebab 7 langit yang kita katakan 7 petala langit, 7 lapisan langit, kat mana? Atas ke bawah? Kita kata atas.
Kita duduk kat Singapura, tengah-tengah bumi, kita kata atas. Yang selatan bumi, dia kata kat atas tu kat bawah dia. Kat mana yang 7 petala langit? 7 petala langit adalah daripada alam gaib. Bila kata alam gaib, perkara yang kita tidak tahu dan wajib beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa dia orang beriman? Orang-orang yang percaya kepada perkara yang gaib. Jadi bukan 7 petala langit tu, oh ni atas kepala kita ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, tak ada. Bukan begitu. Dia adalah dalam alam gaib. Begitu juga kursi dan arash. Bukan kursi arash tu duduk di atas pada 7 langit, tidak. Dan demikianlah, bukan Allah pula duduk atas kursi arash conquer semua seperti gambaran sebagian orang yang saya contohkan sini. Jadi gambaran ini adalah gambaran yang salah. Saya nak tunjukkan kesalahan ni, bukan nak maknanya macam ini betul, tidak. Ini adalah kesalahan. Jadi begitulah dia. Allah tidak bertempat. Allah maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa bertempat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kala ada juga hadis, ada juga ayat Quran yang seolah-olah menggambarkan Allah itu bertempat. Bertempat di atas arash, bertempat di langit, bertempat di bumi dan sebagainya. Dalam masalah ini tuan-tuan dan puan-puan, alim-alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada berbeza pendapat dalam memahaminya. Seperti mana yang kita lihat di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi pada 2 golongan ulama yang kedua-duanya adalah benar dalam memahamkan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang seolah-olah menggambarkan Allah bertempat. Golongan pertama dinamakan golongan tafwid atau mazhabu tafwid. Tafwid itu apa? Menyerah bulat-bulat. Tak mau tafsir. Tak mau nak hurai-hurai. Dan golongan kedua, golongan takwil. Dia mentakwilkan ayat atau hadis yang ada penyerupaan Allah dengan sesuatu dari makhluknya. Jadi dalam membicarakan perkara ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, mensyarahkan hadis-hadis Imam Muslim pada juz yang ketiga di muka surat 19, beliau mengatakan, lebih kurang katanya, ketahuilah bahawa bagi ulama dalam perkara hadis-hadis sifat dan ayat-ayat sifat, iaitu yang seolah-olah mensifatkan Allah di atas, di bawah, di depan, di belakang, ada 2 pendapat. Pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat yang pertama, mazhab kebanyakan salaf. Salaf tu ulama-ulama yang sebelum tahun 300 Hijrah. Atau ke semua mereka, bahawa tidak bercakap dalam maknanya. Ini dalam Quran Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristawa di atas arash. Apa maknanya? Tak mau cakap. Tetapi dalam dia tak cakap pun adalah Allah itu tersuci daripada berjisim, dan tidaklah Allah itu berpindah-pindah seperti makhluk, dan tidaklah Allah itu dikongkongi oleh arah timur, barat, atas, bawah, tidak. Maha suci Allah. Habis ni ayat Quran ni macam mana ni? Wallahu a'lam. Tapi maha suci Allah daripada sekalian sifat-sifat yang menyerupai makhluk. Habis kat situ. Ini ulama-ulama zaman-zaman 300 tahun yang awal. Tetapi ulama-ulama yang terkemudian, mereka membanyakkan ataupun kebanyakan mereka itu mentakwilkan. Ya, ini mazhab kebanyakan ahlul kalam. Ahlul kalam tu ulama akidah, ulama tauhid. Bahawa ianya ditakwil di atas yang sesuai dengan kedudukan ayat. Jadi kalau ayat itu menunjukkan atas kekuasaan Allah, maka diberikan makna Allah itu berkuasa di atas arasnya. Bukan makna
Allah duduk atas arash tapi berkuasa. Umpamanya, itu satu contoh lah. Dan hanya yang boleh mentakwil ialah mereka yang arif, yang alim dengan bahasa Arab dan sekalian kaedah-kaedahnya. Bukan sembarang orang, tidak. Bukan macam tuan-tuan atau saya, tidak. Saya ni pun tak layak. Dia kena cukup syarat-syarat ijtihad. Hafal Quran 30 juz, hafal hadis tak kurang 500,000 hadis, dan mengenal sekalian yang hadis yang lemah, yang sahih dan sebagainya. Bukan pakai komputer, bukan buka buku, tak ada, tak pakai, tak main lah buka-buka buku, semua dalam otak. Itu ulama-ulama mujtahid. Kata Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, tidak kurang daripada 30 syarat untuk dia nak mentakwilkan, untuk dia nak menafsirkan Quran dan hadis dalam bab-bab seperti ini. Tak mudah tuan-tuan. Tersilap kita dalam fikir, kita berdosa. Tersilap kita ambil wudu, tak sah sembahyang, berdosa. Tersilap kita dalam tauhid, kafir, terkeluar Islam. Jangan main-main. Sebab tu dalam perkara tauhid ini, kita jangan nak pandai-pandai. Sebab tu syukur, alhamdulillah, ulama-ulama kita yang dulu hebat-hebat, yang ilmunya sangat tinggi dan dalam, tetapi semuanya sepakat dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sedang kita huraikan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya wasiatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan mudah-mudah hanya ambil Quran, tafsir, hanya ambil hadis, ini tafsir, ni hadis cakap macam ni, ini Quran kata Tuhan kat langit, ini hadis kata Tuhan kat langit. Jangan. Kalau tersalah hukum fikir, berdosa. Tersalah hukum dalam tauhid, boleh jadi kafir. Wal'iyazubillah. Jadi lebih baiklah, lebih amanlah kita ikut ulama yang hebat-hebat yang telah bentangkan kepada kita, seperti yang sedang kita huraikan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka itulah dia di dalam pembahasan kita hari ini. Di manakah Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala maujudun bila makan. Allah itu maujud dengan tanpa bertempat. Dan itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, jawapan kita pada persoalan malam ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sudah setentunya ramai lagi yang mungkin bertanya-tanya, bagaimana dengan ayat itu dan ayat ini, hadis itu, hadis ini, yang menggambarkan Allah Ta'ala seperti bersifat dengan makhluk. Sebenarnya semuanya itu insya Allah akan terjawab apabila ada kesempatan yang akan datang dalam pelajaran-pelajaran kita yang akan datang insya Allah Ta'ala. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi minta ribuan maaf. Bukanlah saya seorang ulama, apalagi nak membicarakan tentang hal yang sangat halus dan sangat besar, iaitu mengenai zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terasa tanggungjawab untuk nak menyelamatkan umat Islam daripada kesilapfahaman dan kekeliruan yang mengatakan itu dan ini. Maka malam inilah menjadi malam penjelasan daripada apa yang telah dibentangkan dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam akidah kita yang berpegang pada mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari, yang telah disepakati oleh semua ulama-ulama Ahlus Sunnah, bahawa Allah itu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa bertempat. Dan dengan itu saya mohon ribuan maaf dalam kata-kata saya yang mungkin terkasar bahasa, atau yang tersinggung perasaan, ataupun yang terkeliru. Yang benar itu datang daripada Allah, dan yang tersilap itu datang pada kelemahan diri saya sendiri. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendapatkan lagi beberapa penerangan daripada ceramah, syarahan saya dan buku-buku edaran